Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada penganjur penganjur iaitu Majlis Liqa Ru'asa SPMM Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia USIM. Tahniah kepada penganjur kerana mengadakan aktiviti yang berguna, yang baik seumpama ini untuk dikongsi dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pimpinan pelajar yang lain. Jadi tahniah saya ucapkan, mudah-mudahan aktiviti yang dilakukan ini bermanfaat dan menjadi asbab untuk kita menjadi lebih baik dan lebih bertambah ilmu, pengetahuan serta pengalaman dalam hidup kita ini. Lebih-lebih lagi kita berhadapan dengan pelbagai cabaran masa kini dan masa-masa akan datang. Jadi program-program macam ni pada saya macam latihan untuk melatih pelajar-pelajar sekalian menjadi pemimpin. Dan untuk menjadi pemimpin itu sudah tentulah kita perlu mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian yang mulia, rasa takwa dalam diri dan sifat-sifat terpuji mesti kena ada dalam diri. Okey, jadi kita nak bincang dalam pertemuan ini berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan akhlak ni. Tajuk ni berkaitan dengan akhlak lah, adab. Iaitulah saya diminta bercakap mengenai memuliakan tetamu dan menunaikan hak jiran. Jadi ada dua perkara kat sini ni. Yang pertamanya berkaitan dengan tetamu. Itu satu perkara, dan kemudian yang keduanya berkaitan dengan jiran. Walaupun kedua-duanya itu ada persamaan ataupun ada kaitan yang agak rapat lah tapi dia dua perkara yang ada perbezaan lah, sedikit sebanyaknya ada perbezaan. Jadi kita mulakan dengan, jadi perbentangan saya ni dua lah. Kita akan mulakan dengan tetamu dulu dan kemudiannya berkaitan dengan jiran. InsyaAllah dalam masa yang sekejap, setengah jam je saya rasa kot, tak ada lama-lama sangat. Pertama sekali kita bincang berkenaan dengan al-dhaif, tetamu. Pertama sekali ialah maksud tetamu. Apa maksud tetamu? Kalau penyambut tetamu, kita tahu kan, orang yang bekerja dekat frontliner tu lah, dekat hotel ke dekat mana-mana, ada penyambut tetamu. Jadi tetamu tu siapa? Dia kerja dia menyambut. Siapa yang datang? Tetamu. Jadi tetamu tu siapa? An-nazil, orang yang datang. An-nazil inda ghairi, itu maksud tetamu. Orang yang datang ke sesuatu tempat yang bukan tempatnya. Seseorang daripada luar datang ke tempat kita, maka orang itu adalah tetamu bagi kita. Itu secara simple orang yang datang. Cuma memanglah kebiasaannya perbincangan tentang tetamu ni kita akan bincang ataupun fokus kepada tetamu yang datang ke rumah. Datang ke rumah kita. Selalunya perbincangan tentang tetamu akan fokus kepada tetamu yang datang ke rumah dan bermalam. Lebih-lebih lagi dia datang dan bermalam di rumah kita. Namun termasuk juga tetamu yang datang ke pejabat, bilik ataupun premis-premis lain selain daripada rumah. Bukanlah mesti tetamu tu yang datang ke rumah, tetapi itu keutamaan. Yang datang ke rumah itu adalah keutamaan. Yang lain-lain tetamu juga. Macam awak kan duduk di bilik asrama. Kita duduk bilik
satu bilik berapa orang? 2 orang ya. Dekat dekat asrama. Mungkinlah satu bilik 2 orang. Jadi 2 orang tu adalah penghuni bilik. Nanti adalah member daripada bilik lain datang menyinggah. Jadi dia sebagai apa? Tetamu. Tetamu juga. Ataupun kita ada kedai, dia datang ke kedai. Ataupun kita dah bekerja, kita duduk pejabat. Ada tetamu nak datang ke pejabat kita. So orang yang datang daripada luar datang ke tempat kita, maka itu adalah dikira sebagai tetamu. Okey, faham ya? Jadi yang datang tu siapa pula? Yang datang tu tak kira sama ada orang itu orang yang kita kenal atau orang yang kita tidak kenal. Maka mereka itu adalah dikira sebagai tetamu kepada kita. Jadi tetamu ni adalah perkara yang sebab tetamu ni bila dia datang bersamanya barakah. Sebab tu kita disuruh dalam Islam, kita diajar supaya menerima tetamu. Nanti kita tengok apa bahasan dia dari segi menerima tetamu ni macam mana. So jelas ya, maksud tetamu ialah orang yang datang ke tempat kita, rumah ke, bilik ke, pejabat ke, kedai ke. Kalau kita berada di kebun, datang ke kebun kita ke, tetamu tu. Walaupun kita dia ni datang ke kebun ni, tahu-tahu je musim durian gugur. Time dia yang gugur ni lah dia datang ke kebun. Time tak ada durian tak datang. Memanglah tak datang, awak pun tak pergi ke kebun. Musim tak ada buah. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengoknya asas dalam menerima tetamu ni berdasarkan kepada hadis yang kita nak baca ni. Asas dia ya. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu jaizatahu." Qala: "وما جائزته يا رسول الله؟" قال: يوم وليلة. يوم وليلة. والضيافة 3 أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa maksud hadis ni? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Cuba tengok siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhayfahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi hadis ni mengaitkan sifat memuliakan tetamu dengan iman. Maknanya perkara penting, perkara besar dalam agama, bukan perkara main-main. Bukan hanya sekadar kemanusiaan, dari segi akhlak kemanusiaan, bukan. Ini akhlak imaniyah, akhlak yang kita tonjolkan, yang berdasarkan kepada dasar keimanan kita kepada Allah. Kenapa kita nak muliakan tetamu yang datang ni? Kerana ini ialah perintah Allah, kerana ini adalah suatu tuntutan dalam agama yang Allah kaitkan dengan keimanan. Seolah-olah siapa yang tak memuliakan tetamu macam tak beriman. Maksudnya tak sempurna iman ya. Jadi berkaitan dengan iman. So imanlah yang mendorong kita untuk buat apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Fal yukrim dhayfahu jaizatahu. Hendaklah dia memuliakan tetamunya, yakni jaizahnya. Nabi letak di ujung jaizatahu. Dia hendaklah memuliakan tetamunya, yakni jaizahnya, jaizah tetamu itu. Apa maksud jaizah? Jaizah ni apa? Kalau dalam fiqh jaizah haruslah benda yang jaiz, benda yang boleh. Ni bukan maksud gitu. Dia maksud lain. Sahabat pun tak faham. Sahabat tanya, qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Apakah jaizahnya itu wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, yaumun wa laylah. Sehari semalam. Sehari semalam. Sehari semalam apa? Huraian dia nanti kita tengok. Tapi maksudnya ringkas sebab sehari semalam kita kena layan dia dengan layanan yang istimewa.
Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Adapun dhiyafah itu 3 hari tempohnya. Dhiyafah artinya kita menerima tetamu. Tempoh kita menerima tetamu. Jika lebih dari 3 hari, jika lebih daripada itu, lebih daripada 3 hari lah, maka ia menjadi sedekah, menjadi sedekah. Maksud hadis ini ialah Nabi suruh kita menerima tetamu dan melayan tetamu dengan baik. Tempoh tetamu itu sebagai tetamu adalah 3 hari. So dalam 3 hari ada perkara yang kita kena buat. Okey ya. Jadi kalau lebih daripada 3 hari dia berada di rumah kita, maka kalau kita masih lagi menyediakan apa-apa keperluan dia, maka itu dikira sebagai sedekah. Kita tengok dari segi hukum dulu ya. Segi hukum. Di sini ada 2 hal. Tengok ya, ada 2 perkara. Pertamanya dhiyafah dan keduanya jaizah yang disebut dalam hadis tadi. Dhiyafah tu apa dia? Menerima orang sebagai tetamu. Dhiyafah. Kita menerima orang itu menjadi tetamu kita. Maka itu dipanggil dhiyafah. So, kita ada perbincangan. Apa hukumnya kita dhiyafah? Kita bila menerima orang jadi tetamu, kita ni adalah mudhif namanya. Mudhif. Orang yang datang tu dipanggil dhaif. So, bahasa Melayu pun ambil jadi dhaif. Dhaif. Melayu jadi dhaif. Tetamu. Dhaif. Asal dia kan. Kita yang menerima dia, kunjungan dia, kita mudhif. Orang yang menjadi penerima kepada tetamu. Apa hukum menerima dia ni? Tengok sekejap lagi. Kemudian perkara keduanya iaitulah jaizah, iaitulah soal memuliakan tetamu itu. Bila kita terima dia jadi tetamu, ada sesuatu yang kita kena buat sebagai memuliakannya. Okey, tengok. Dhiyafah yang kita sebut tadi, dhiyafah. Hukum menerima orang sebagai tetamu di rumah kita adalah wajib hukumnya. Orang luar nak datang rumah kita, maka kita wajib. Bila wajib? Apa wajib? Wajib berdosa kalau tak terima. Tetapi ada syarat. Ada syarat jika tetamu itu seorang musafir. Ulama membahaskan perkara ini. Antaranya Al-Khitabi menjelaskan. Seorang itu kalau dia musafir min baladin akhar, daripada negeri lain. Dia datang daripada, maksudnya bila musafir itu, musafir ni dah tentulah 2 marhalah tak kurang. Kena faham bila sebut musafir, artinya dia ini berada dalam status lebih daripada 2 marhalah. Kalau dia berjalan dalam lingkungan tak sampai 2 marhalah, tak panggil musafir. Masih lagi muqim. Kan? So musafir mesti sekurang-kurang 2 marhalah. Maknanya satu perjalanan yang jauh. 90 km lebih kurang 2 marhalah. Maknanya dia datang dari tempat yang jauh. Dia musafir. Maka dia mungkin dia call kita, dia hubungi kita, minta nak menumpang kerana ada keperluan nak datang KL. Kita wajib terima. Okey. Tetapi bagi yang bukan musafir, kalau orang itu bukan musafir, maka kita tidak wajib terima. Tengok dari segi hukum ya. Faham dari segi hukum. Tidak wajib kita terima. Maknanya kalau kita menolak, tak salah. So kalau orang yang datang ni adalah yang dekat-dekat kan. Bukannya orang jauh pun. Orang ni lain nak pergi ke Bangi je. Dia call, hello brother, kau free tak? Aku ni ingat nak tidur lah rumah kau malam ni. Padahal dia nilai bukan jauh mana pun. Dia nilai dia pun dia ada rumah. Dia saja nak main futsal kat Bangi malam tu kan. Kat Bangi kan banyak orang main futsal. So dah tahu dah memang balik lambat. Silap tak balik-balik tu nak tidur. Boleh ke kita tak nak terima? Boleh. Tak wajib kita terima. Sebab dia bukan musafir. Dia nak main futsal je. Tak wajib terima. Tetapi, tengoklah pula, dari segi adabnya, namun sangat digalakkan untuk kita terima. Okeylah, tak apalah, daripada nilai pun tak apalah, nak tidur pun okey, no problem. Sebab apa? Sebab silaturahim. Menjaga silaturahim. Tapi dari segi hukum, kalau kita tak bersedia nak terima, boleh untuk tak terima. Contoh, kita busy sangat. Minta maaf lah, Ana malam ni, petang ni tak dapat main futsal satu. Ana ada ceramah pula.
Ana pula ada family datang daripada kampung. Lepas tu pula anak-anak ada urusan nak buat urusan kerja sekolah dia, kena beli barang apa benda. So memang kalau entah datang pun anak tak dapat nak entertain lain kali lah. So kita menolak permintaan dia, tak apa. Tetapi kalau yang pertama tadi, yang musafir, memang orang datang daripada Kedah tu, mai jauh Cerak Tok Kun tu. Dia daripada Cerak jauh datang daripada jauh. Tiba-tiba kita tak terima dia. Allah. Kira jatuh hukum berdosa lah tu. Sebab wajib kita terima dia. Wajib. Apatah lagi kalau dia dalam keadaan memang daif. Nak sewa hotel pun kita pun faham dia bukan ada duit. Kalau pun ada duit untuk belanja keperluan yang lebih utama. Jadi kita wajib menerima. Ini namanya dhiyafah. Okay, so hukumnya kalau orang itu statusnya dia musafir daripada jauh, kita wajib menerimanya sebagai tetamu. Tetapi kalau dia bukan berstatus musafir, tidak wajib kita terima. Tetapi bagus dan baik kalau kita terima. Kerana kita meraihkan silaturrahim. Okey, faham ya? Itu dari segi dhiyafah. Kemudian, apabila kita sudah menerima orang itu menjadi tetamu kita, maka kita kena berikan jaizah kepadanya. Inilah yang disebut sebagai ikramud dhaif. Memuliakan tetamu. Jadi bila orang tu datang dah ke rumah kita, kita kenalah berikan hak-hak dia sebagai tetamu. Okey, baca. Apabila kita sudah menerima orang itu sebagai tetamu, maka wajib kita muliakannya. Bila dia datang ke rumah kita sebagai tetamu, kita kena buat apa? Kita wajib ikram. Wajib ikram. Ikram memuliakan tetamu itu. Memuliakan, memberikan penghormatan yang sewajar untuknya. Macam mana cara kita nak muliakan tetamu ini? Iaitulah di sini ada beberapa perkara ya. Dengan menyediakan. Yang pertama, menyediakan makan, minum untuk tetamu itu. Okey ya. Sebab itu ini orang Melayu memang sangat menjaga benda ni ya. Bila orang datang je ke rumah, awal-awal lagi apa? Awal-awal lagi siap nak buat air dah. Terus cakap kat rumah, hampir buat kopi ni kawan lama ni mai ni. Buat kopi selalu, kopi Malaya. Bagus tu, bagus. Memuliakan tamu, makan minum kan. Dia tetamu ni sebenarnya memang ada dua status, ada dua keadaan. Satu yang datang sekejap tak tidur, dia datang ziarah petang kan, daripada waktu puasa sampailah pukul 6, 6.30 dia balik. Masa sejam setengah. So samalah kita melayan dia, memuliakannya. Sekarang kita nak bercakap dulu tetamu yang memang akan bermalam di rumah kita. Ya, tetamu yang datang rumah kita dan bermalam. Maka kita wajib menyediakan makan minum. Wajib, hukum dia wajib. Kita kena tuan rumah yang kena sediakan makanan dia, minuman untuknya. Kalau kita tak sediakan, kita berdosa. Okey, pertama makan minum. Yang kedua, kita kena sediakan tempat tidur untuknya. Sediakan tempat tidur. Andai kata rumah kita pun sempit, bilik pun ada 3 bilik saja. Kan? Bilik pun ada 3 bilik saja. Jadi, satu bilik anak lelaki, satu bilik anak perempuan. Kan? Tetamu kita tu lelaki lah, kawan lelaki contoh kan. Jadi bila dia datang rumah kita, macam mana kita nak buat? Bilik kita lah, kita dengan rumah kita. Jadi macam mana caranya? Di sini biasalah, selalunya anak lelaki kena mengalah kita kabar-kabar anak. Belum ni ada kawan abah nak datang, minta lah tolonglah belum malam ni tidur ruang tamu je lah. 2 hari kawan abah nak datang 2 hari 3 hari kan, dia ada kerja di KL ni, maka ada lah nak kena minta tolong sikit. So anak kita kena faham lah. So keluar lah anak kita daripada bilik dia, duduklah ruang tamu 2-3 hari, sementara tetamu kita datang duduklah di bilik anak kita tadi tu. Sediakanlah, kemaslah elok-elok, sediakan tempat tidur. Tapi biasa tetamu yang baik hati, selalunya dia kata, tak payah share, tak payah, anak sini je lah. Begitu selalunya.
takkanlah nak suruh anak awak pula keluar. Tapi tuan rumah yang baik pula begitu. Dia suruhnya anak dia keluar. Dan anak yang baik pun, tak apa pakcik, tak apa, masuk bilik saya. Bilik saya okey. Anak yang baik. Jadi semua orang baik ni, tetamunya baik, tuan rumahnya baik, anak tuan rumahnya pun baik. Allah, bagus belaka. Maka sediakan tempat tidur, tempat dia untuk bersalin pakaian, untuk berehat. Itu dia kena wajib sediakan. Dia kena sediakan yang terbaik lah, yang terbaik. Tapi kalau memang tetamu tu pun memang dia tak nak, dia kata tak apa, dia biarlah dia ruang tamu cukup lah. Tidur ruang tamu pun tak apa. Maka tak apalah, sebab dia yang bersedia begitu. Okey, tempat tidur Lagi kena sediakan apa? Keperluan-keperluan dia yang lain lah. Seumpama pakaian kalau perlu. Kalau dia mungkin tak cukup pakaian, dia mungkin datang 2-3 hari, dia bawa pakaian 2 helai je. Jadi kita tahu dah dia ni memang tak cukup pakaian, nak membasuh pun tak dan sini ni. Kita sediakan pakaian untuk dia. Ataupun malam-malam dia memang tak terlupa bawa kain, bagi kain dekat dia. Tempat tidur tadi maksudnya lengkap ya, bagilah bantalnya, tilamnya, sebagainya. Kita sediakan yang sebaik dan sewajarnya lah. Begitu juga alat-alat mandi-mandian dia kena sediakan. Nak mandi kena ada sabunnya, shampoo, ubat gigi. Kalau ubat gigi dah habis, pergi beli tu kan, beli ubat gigi. Kalau dia nak gosok gigi, alamak tak ada pula ubat gigi. Kita tuan rumah kena ambil tahu tu, apa yang ada, apa yang tak ada, apa tak cukup untuk tetamu. Okey, kerana dia adalah tetamu yang datang menumpang di rumah kita, yang kita wajib ikram, memuliakan dia. Nampak mesti bagi makan minum, mesti sediakan tempat tinggal, tempat tidur dia, kemudian keperluan dia yang lain. Kalau dia sakit, kita sediakan ubat untuk dia. Sampai begitu, sediakan keselamatan. Wifi tak wajib lah. Sebab dia bukan keperluan wifi. Tapi kalau ada, bagilah. Janganlah tak bagilah password awak tu, wifi kat rumah. Okey. Maka berdasarkan daripada hadis tadi, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, iaitu sebab Nabi kata yaumun walailah. Jaizah tu ialah yaumun walailah. Maka para ulama membahas, dan kesimpulannya ulama menyebutkan hari pertama tetamu itu datang, kita kena sediakan layanan yang istimewa. Sebab tu Nabi sebut yaumun, jaizah tu yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Sediakan layanan istimewa yang lebih daripada kebiasaan kita lah. Maksudnya kalau selama ni kita makan biasa saja, kita makan ikan kembung je kan, hari ni kena ikan lebih sikit lah. Bagilah ikan tenggiri kan, bagilah ikan bawal, ikan merah contoh. Maksudnya kita layan dia dengan, kalau makan makanan yang istimewa daripada yang biasa kita makan. Hari pertama hari kedua, hari ketiga dah tak wajib bagi layanan yang istimewa, tapi wajib lagi menyediakan makanan minum, tempat tinggal dan sebagainya. Cuma sediakan layanan sekadar kehidupan biasa tuan rumah. Kalau dah hari kedua tu tuan rumah faham lah kan, bukanlah ada banyak duit sangat juga. Maka pada hari yang kedua itu, hari ketiga, cukup dia sekadar memberi layanan makan yang biasa tuan rumah makan sebelum ni. Faham tak makan yang biasa, tak wajib lagi yang istimewa. Hari pertama tu saja yang kita kena usahakan seboleh-boleh untuk istimewa, lebih baik daripada hari-hari yang biasa kita makan. So dah 3 hari. Hari pertama layanan istimewa, hari kedua layanan juga, tapi layanan pada tahap biasa macam kita biasa. Kemudian hari yang keempat dan yang ke atas, kita tidak lagi wajib. Maknanya kalau dia masih lagi ada di rumah kita, kerana masih belum selesai urusan dia, dia kadang-kadang orang ni dia datang menumpang rumah kita kerana urusan penting. Apa urusan penting? Contohnya anak dia masuk hospital KL. Jadi dia terpaksa duduk di KL lah. Nak duduk KL takkan duduk hotel. Datang dari kampung. Kita kawan dia, jiran dia dekat kampung, datang rumah kita. Jadi anak dia pun tak tahu bila nak sihat, bila boleh keluar buat. Kadang-kadang mungkin lama.
Mungkin lebih daripada 3 hari. So, bila sampai hari keempat dan ke atas, dia masih ada di rumah kita. Dari segi hukum, saya cakap dari segi hukum, kita tidak lagi wajib menyediakan makan minum tadi. Cuma tempat tinggal kita sedialah. Makan minum dan sebagainya, keperluan lain tu kita tidak wajib lagi menyediakan. Tetapi atas dasar kemanusiaan, kita sangat-sangat digalakkan untuk meneruskan pemberian itu. Teruslah, selagi awak duduk sini, makanlah. Makan dengan keluarga kami, tak ada masalah. Tapi jika masih kita sediakan makanan dan sebagainya, maka ia adalah baik dan itu dikira sebagai sedekah. Ini ialah tuan rumah yang baik. Tapi kalau tuan rumah memang dia pun tak ada duit dah. Tuan rumah pun susah juga. Saya pun tak mampu nak menyediakan makanan. Maka tetamu itu kena faham lah. Duduk tak apa, duduk. Sebab tak ada bayar apa. Tak ada masalah, boleh duduk. Cuma nak sedia makan minum, saya pun sesak juga. Maka tak wajib lah dia menyediakan makanan. Tapi kalau dia boleh menyediakan, sediakanlah. Itulah yang terbaik. Ini nak menunjukkan apa ni sebenarnya? Nak menunjukkan bahawa agama kita ini adalah agama yang sangat mengambil berat akan perihal orang lain. Kita tidak hanya fikir tentang diri kita saja, tapi kita kena fikir orang lain sama. Itu yang paling penting. Itulah orang yang mungkin lebih susah daripada kita. Okey, selesai itu adab bagi orang yang menerima tetamu. So kewajipan dia, apa yang dia kena buat sebagai tanda dia memuliakan tetamu yang datang ke rumahnya itu. Kemudian bagi tetamu tu pula mestilah ada adab juga. Maka adab bagi orang yang menjadi tetamu, ia ni faham-fahamlah, kita pun sedia faham secara simple, secara mudah. Pertama, kita sebelum datang minta izin. Jangan main terjah je. Sudah dah ada depan pintu dah. Jadi kelang kabut lah tuan rumah kan. Bagi tahu, telefon dulu, WhatsApp dulu, kata nak datang, nak minta tolong, nak menumpang beberapa hari, ada urusan. Minta izin. Bila dia minta izin, kita kena bagi izin sebab dia musafir jauh. Datang mari jauh tu, mari Kelantan tu. Tak baru. Maka kenalah kita wajib menerima dia. Kemudian tetamu tu pula bila datang, dia kena terimalah dengan redha apa saja yang disediakan oleh tuan rumah. Janganlah komplain pula kan. Apa benda makan tak sedap ke apa kan, janganlah. Terima je. Apa tuan rumah sediakan, terima sajalah. Okey. Kemudian adab seterusnya, dia kena jaga batasan pergaulan. Dan juga pergerakan di dalam rumah. Mana rumah orang kan. Jadi kena jaga batasan aurat dengan isteri tuan rumah, dengan anak-anak perempuan tuan rumah, kena jaga batasan dia. Dan pergerakan. Maksudnya jangan buat macam rumah sendiri, kerja-kerja. Ikut suka dia, nak ke dapur, nak ke ruang tamu, nak buka TV, nak buka aircon, ikut suka dia. Melainkanlah tuan rumah beritahu, nak tengok TV apa, buka tak ada apa. Tak apa. Nak ke dapur sensitif ya. Jangan kita terus ke dapur. Bukan setakat jangan terus kita pergerakan ke dapur begitu. Melilau-lilau mata kita ke arah pandangan dalam rumah pun adalah tidak beradab. Duduk di ruang tamu, duduk saja. Pandangan yang dekat-dekat. Jangan meninjau-ninjau. Jauh kepala yang di dalam. Okey. Kemudian dia kena apa lagi? Tidak mengubah apa-apa barang yang ada dalam rumah. Jadi barang-barang tuan rumah janganlah kita pandai-pandai ubah kan. Mungkin tuan rumah dia ada barang kesayangan dia letak di satu sudut, satu tempat, kita pergi alih, ubah tempat lain. Kita pula nak ubah, nak modify. Janganlah. Jangan buat apa-apa. Itu rumah dia, biarlah. Kita duduk tumpang saja. Last sekali, ucap terima kasih lah. Ucap terima kasih tu bukan masa nak balik je. Bukan masa nak balik baru terima kasih. Tapi masa dia menerima kita, bersedia untuk terima kita sebagai tetamunya. Terima kasih banyak ya akhi, anta baik hati terima ana. Ucap terima kasih awal-awal lagi, masa belum duduk lagi ucap terima kasih dah. Itulah adab tetamu yang datang. Okey, baik, itu saja saya rasa secara ringkas berkenaan dengan tetamu. Okey. Jadi bila kita mampu buat perkara macam tadi, insya-Allah kita sudah dikira sebagai memuliakan tetamu. Jadi kita boleh
kembangkan lagi lah, bukan hanya tetamu, saya sebut tadi, bukan hanya tetamu yang datang bermalam di rumah, tetapi juga termasuk tetamu yang mungkin datang sekejap. Muliakan dia dengan cara kita layan dia. Okay, terima kedatangannya dengan baik. Kita sediakan juadah untuk dia, jamu, okay, boleh minum-minum. Dan lagi baik kita bila dia nak balik, kita bagi buah tangan. Kalau kebetulan masa tu musim rambutan, maka bagilah buah rambutan di pokok, panjat pokok, dia nak balik bagi. Itu ialah adab kita. Okey, memuliakan tetamu. Okey, seterusnya kita berpindah pula kepada jiran. Setelah berbincang mengenai tetamu, tak boleh pisah daripada kita bincang tentang hak jiran. Okay, kita nanti akan jadi pemimpin. Awak semua nanti bakal pemimpin masa depan. Boleh jadi ada di kalangan awak semua ni, boleh jadi nanti jadi Perdana Menteri, boleh jadi. Tidak mustahil. Boleh jadi menteri. Apa sajalah pemimpin. Maka daripada sekarang kita bina kepribadian kepemimpinan itu. Pemimpin itu dia mestilah berjiwa mengutamakan orang lain. Itu sebenarnya. Jiwa dia mesti mengutamakan orang lain. Maka siapa orang yang dia kena dahulukan untuk diutamakan? Sudah tentulah orang yang dekat dengan dia. Siapa dia? Jiran lah. Kan? Jiran orang yang paling dekat dengan kita. Maka jiran itu sudah tentulah mempunyai haknya, mempunyai adab-adab yang kita kena beri kepada jiran kita. Baik. Siapa dia jiran? Al-jar huwal qarib minka. Jiran orang yang dekat dengan kamu. Orang yang duduk dekat dengan kamu. Wa hadha yashmal al-malasiq biittifaqil ulama. Jadi sudah tentulah jiran itu yang melekat rumahnya dengan kita. Kita kalau rumah teres kan, yang belaga dinding. Belaga dinding tu kiri kanan, kalau belakang lagi. Sebenarnya tarikh jiran ni banyak, ya. Para ulama berbahas panjang lebar. Memang ada yang kata 40 rumah setiap arah, depan, belakang, kiri, kanan. Okey. Tetapi yang makna paling mudah jiran tu ialah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Wa ma zada ala dhalika, kalau nak anggap lebih jauh daripada rumah dekat rumah kita, benda ni yarji'u fihi ila al-'urf. Ini dia balik kepada masalah uruf sajalah. Masalah uruf. Uruf maksudnya adat kebiasaan. Kalau dah mungkin kita hidup di suasana, kalau dah langkah jalan seberang, kita pun tak berapa biasa dengan orang sana, mungkin tak dianggap jiran sangat. So mungkin jiran tu yang paling dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau uruf setempat tu, memang orang kampung, kawasan tu memang semua kena mengenal antara satu sama lain, maka walaupun mungkin seberang jalan daripada jalan kita pun, kita boleh anggap sebagai jiran juga. Tengok suasana lah, suasana. Ringkas sebutnya jiran orang yang dekat dengan kita. Okey, dekat. Dekat tempat tinggal. Okey. Itu pengertian jiran. Berkenaan dengan jiran ini banyaklah ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh perkara ini. Antara ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tengok, wa bil walidaini ihsana. Pertama Allah sebut hendaklah sembah Allah dan jangan syirik kepadanya. Artinya apa ni? Iman. Okey, tauhid. Kemudian barulah Allah perintahkan buat baik. Jadi kaitan juga ni iman, masih berkait dengan iman lagi. Wa bil walidaini ihsana. Kepada dua ibu bapa kena buat baik. Lagi kepada siapa buat baik? Wa bizil qurba. Wa bizi al-qurba. Saudara mara. Adik-beradik. Contohnya. Mak saudara, pak saudara. Itu zil qurba. Buat baik. Wal yatama. Okey, orang yatim. Wal masakin. Orang miskin. Wal jar. Tengok ni. Wal jar. Dan buat baik dengan jiran. Ini perintah Allah. Buat baik kepada jiran yang bagaimana? Zil qurba. Jiran yang ada pertalian darah dengan kita. Mungkin jiran kita tu ialah abang kita. Dia di kampung kan. Kampung ni rumah dekat-dekat dia beradik. Rumah depan tu rumah Balong, belakang rumah abang Ngah. Belah ujung sana rumah Acu. Dekat-dekat. Jadi jirannya adalah adik beradiknya. Saudara mara ni yang dekat.
Nampak, didahulukan buat baik dengan jiran yang ada pertalian saudara, wal jaril junubi, dan juga jiran yang jauh lah, jiran yang tak ada pertalian darah dengan kita. Macam sekarang kita duduk rumah taman perumahan di bandar, sebelah rumah kita jiran, bukan saudara kita pun, kita pun tak kenal, dah duduk situ baru kenal. Tapi tetaplah jiran yang kita kena buat baik. Ayat ni panjang lagi, saya berhenti setakat tu saja sebab nak sampai setakat jiran, wal jar, ya. Jadi ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jiran kita mesti kena buat baik. Lagi sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Ni clear. Nabi pesan, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia sakiti jirannya. Jadi tak boleh menyakiti hati jiran, tak boleh menyakiti perasaan dia. Nanti kita tengok apa yang kita nak kena buat. Dan hadis lain, waqala aidan waqala sallallahu alaihi wasallam lagi, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril, malaikat Jibril sentiasa ataupun selalu sangat memberi wasiat ataupun berpesan kepadaku berkenaan dengan jiran. Sehingga aku menyangka bahawa jiran itu nanti akan mewarisi harta pusaka. Nabi sangka seolah-olah, jiran ni kalau meninggal jiran dia, maka Nabi sangka jiran tu boleh mewarisi harta pusaka. Kenapa? Sebab selalu sangat Jibril datang dan memberi wasiat, memberi peringatan berkenaan dengan jiran. Maksudnya di sini dalam Islam, memuliakan jiran, mengambil tahu, mengambil berat, itu suatu perkara yang istilahnya wajib dilakukan terhadap jirannya. Okey. Tengok apa maksud menunaikan hak-hak jiran ni? Menunaikan hak jiran ini bermaksud memberi penghormatan yang sewajarnya kepada jiran kita. Kita memberikan penghormatan. Penghormatan tu penghormatan yang sepatutnya lah, yang sewajarnya. Okey. Bukanlah mesti berlebih, tetapi yang sepadan lah dengan kedudukan kita ni. Okey, menghormati dengan memberi penghormatan yang sewajar. Menghormati jiran itu adalah lebih utama daripada memuliakan tetamu. Sebab apa? Kerana jiran itu sentiasa ada berdekatan dengan kita. Kalau kita nak bandingkan memuliakan tetamu dengan memuliakan jiran ataupun menjaga hak-hak jiran ini, maka jiran lebih utama. Sebab tetamu sekejap je. Tetamu masa tertentu saja. Mungkin 2-3 hari dia balik. Tapi jiran, selagi kita tak pindah, seumur hidup sampai matilah kita berjiran dengan jiran itu. Maka sudah tentulah memberikan hak-hak jiran itu lebih utama dari segi aulawiyahnya. Sebab itulah Nabi SAW memberikan peringatan berkaitan dengan jiran ini adalah lebih kuat. Peringatan Nabi tentang jiran ini lebih kuat. Okey, tengok sabdaan Nabi SAW. Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi ulang, demi Allah tak beriman, tak beriman, tak beriman. Sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, wa ma dhaka ya Rasulullah. Siapa dia ni orang tak beriman? Nabi ulang 3 kali ni, demi Allah tak beriman orang ni. Siapa dia? Sahabat tanya. Maka jawab Nabi SAW, jarun la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Iaitulah seorang jiran yang mana jirannya itu tidak aman daripada kejahatannya. Jirannya tak merasa aman daripada kejahatannya. Seorang jiran tak merasa aman dengan jiran dia. Bawa'iqah. Sahabat tanya lagi, qalu wa ma bawa'iqahu. Apa dia bawa'iqnya itu? Nabi jawab, qala syarruhu. Iaitulah keburukannya, perangai buruknya. Jadi tak beriman
seorang jiran yang dia selalu menjadi sebab jirannya rasa tak tenteram, tak aman, tak tenang. Jadi di sini kena faham betul-betulnya, kita duduk berjiran, maka janganlah kita menjadi sebab jiran kita itu berasa tak senang hati, tak selesa. Contoh, parking kereta kita, selalu kita lajak masuk dekat dengan dalam kawasan yang memang pintu pagar rumah dia. Jadi bila dia nak masuk tu, dia susah. Sedangkan kawasan rumah kita pun luas lagi, kita pun boleh parking elok, tak mengganggu. Tapi kita sengaja pergi parking yang sehingga rapat dengan pintu pagar. Kita tak ada blok terus, memang kita tak blok terus. Dia boleh masuk, tapi susah. Gitu. Dia jadi susah. Macam mana tu? Jadi tak selesa, jiran tu rasa tak selesa. Dia ni asyik parking, susah lah aku nak keluar. Jadi nampak tak? Tak selesa. Ini kena jaga. Contoh, bawa keburukan. Okey, kita tengok ya. Jadi hadis ni ancaman dan peringatan yang kuat daripada Nabi SAW bahawa hendaklah kita menjaga jiran itu dengan baik, jangan sampai menyakitinya. Okey, kita tengok di sini. Apakah dia asas dalam kita menghormati jiran? Okey, asas dalam menghormati jiran ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip utama dalam Islam itu sendiri. Kalau kita rujuk berbalik kepada prinsip-prinsip utama dalam Islam, antara prinsip-prinsip utama penting dalam Islam, maka itulah dia asasnya kenapa kita kena memuliakan, menghormati dan memberikan hak-hak jiran ini. Iaitulah prinsipnya apa? Pertamanya ialah tidak menyakiti. Tidak menyakiti, yakni al-idza. Dalam hadis tadi pun Nabi sebut fala yu'zi jarahu, jangan dia sakiti. Dalam satu hadis Nabi sebut apa? Man adza zimmiyan faqad adzani. Sesiapa menyakiti seorang zimmi. Zimmi kafir ya, kafir zimmi. Kafir zimmi fahamlah kan? Kafir yang bukan diperangi. Siapa menyakiti orang kafir? Orang kafir. Siapa menyakiti orang kafir? Yang zimmi itu, faqad adzani, dia menyakitkan aku, kata Nabi. Dia sebenarnya telah menyakiti aku. Maknanya menunjukkan apa? Islam ni, Nabi ni nak sungguh supaya kita jangan menyakitkan orang, jangan menyakiti orang lain. Nampak? Mesti kita kena faham prinsip asas ini. Hidup ini janganlah kita menyakitkan orang. Apatah lagi orang itu orangnya dekat dengan kita, tinggal dalam satu kawasan dengan kita, sebelah rumah kita. Lebih-lebih utama kita kena jaga haknya, jangan kita sakiti. Jangan sakiti ni maksudnya janganlah kita buat jahat ke jiran. Janganlah sampah rumah kita pergi sapu rumah sebelah, menyakiti jiran. Sampah kita yang busuk letak tong yang dekat-dekat dengan pagar rumah jiran. Ataupun memang kita ni selalu buang sampah yang tidak bertutup, menyebabkan nanti anjing selongkar dan sebagainya, maka itu semua menyakiti jiran sebelah. Banyaklah ya, faham sendirilah ya, benda-benda yang boleh menyakiti jiran ni sangat banyak. Jadi orang yang betul-betul nak hormati jiran dia tak buat benda-benda yang menyakitkan jiran dia. Termasuklah kalau beli kucing pun kan, beli kucing kadang-kadang beli kucing tu dia main kat luar, dia pergi buang najis di rumah jiran dan sebagainya. Kena jaga kucing tu, jangan bagi dia buang keluar. Kena ajarlah kucing tu buang najis kena dekat rumah awak sendiri, jangan biar dia buang kat rumah orang. Kucing ni dia pasien gitu, kalau dia terbiasa buang najis kat situlah dia pergi. Kalau dia dah termula pergi ke rumah jiran, lepas ni saya nak buang najis ke situ, tension lah jiran ni. Memang dah bukan dalam rumah, tapi dekat ruang depan rumah kan, pasir depan rumah tu kan, tapi hijak lah apa benda lah, Allah. Itu kena jaga. Okey, prinsip kedua yang kita kena bagi perhatian iaitu al-ihtimam. Islam mengambil sikap al-ihtimam, yakni ambil tahu pasal orang lain. Maka orang yang nombor satu kena kita ambil tahu tentulah jiran. Kan? Sebab apa Nabi sebut wa man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum
Wa man lam yahtamma bi amril muslimin, siapa tak ambil berat, tak ambil tahu urusan orang Islam, dia tak termasuk dalam golongan orang Islam. Nabi macam tak mengaku umat ni. Allahu Akbar. Ya. So, kena ambil tahu. Ambil tahu tu maksud macam mana? Ambil tahu jiran ni sakit ke, tak ada makan ke, ada masalah ke, ambil tahu. Kena tanya khabar lah. Sebab tu kita tak mungkin kita akan ambil tahu kalau kita tak bertegur siapa. Maka sebelum nak ambil tahu, kita kena bina hubungan dulu. Bina hubungan, iaitu ta'aruf. So jiran nombor satu kena ta'aruf, kena kenal siapa nama. Mungkin jiran baru pindah kan, maka kita orang lama ni pergi jumpa, contohnya tanya khabar, ahlan wa sahlan, marhaban, tarhib lah sikit. Orang baru pindah, tanya khabar apa semua sekali, berkenalan keluarga dia, anak-anak semua sekali. Jadi kita ada hubungan yang baik. Bila hubungan yang baik, jadi kita tak adalah segan nak tanya apa masalah dia, apa keperluan dia. Mungkin keluarga dia ada sakit, mungkin mak ayah dia ada sakit di kampung. Jadi kita ihtimam, ambil berat dan ambil tahu. Ini semua berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis. Antaranya Nabi kata apa? Tak sepatut sangat kita ni tidur sedang jiran kita tidur dalam kelaparan. Kita tidur dalam kekenyangan, jiran tidur kelaparan. Kenapa jiran tidur kelaparan? Sebab kita tak tahu dia lapar, kita tak tahu dia tak ada duit, sebab kita tak ambil tahu. Itu salah kita. Jadi kita ambil tahu. Bila kita ambil tahu, kita tahu kita tahu dia susah, dia tengah ada masalah, dia tak ada duit belanja, maka boleh kita tolong. So sebab kita tak ambil tahu, kita tak tahulah apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Jadi al-ihtimam ini, ambil berat dan ambil tahu, ini adalah prinsip agama kita yang ambil berat, cakna kepada orang lain. Okey, yang last, yang ketiga ni, prinsip utamanya iaitu mengutamakan orang lain, al-ithar. Kita kadang-kadang kita tidak menyakiti jiran, kita pun memang dah ambil tahu dah, tapi kita tak sampai tahap ithar. Ithar ni apa? Kita melebihkan dia. Contoh, kita tahu dia ni ada keperluan keuangan, nak bayar sewa rumah dia duduk tu rumah sewa. Okey, tapi dia memang tak ada duit nak bayar, 2-3 bulan tertanggung, tertunggak disebabkan ada masalah-masalah yang lain. Kita pun tak berapa nak ada duit juga, kita pun menyewa juga contohnya, tapi kita tak ada tertunggak, kita steady dia setiap bulan kita bayar. Jadi macam mana kesian jiran ni, mungkin dia dapat notis tu rumah supaya kalau tak bayar lagi kena keluar rumah contohnya. Maka kita ni jiran yang baik, tak apalah kita tak bayar sewa kita untuk bulan ni dulu, sebab kita pun tak ada duit banyak, kita pun duit cukup nak bayar yuran sewa rumah kan. Jadi kita guna bajet sewa rumah kita ni, sebab tuan rumah kita masih boleh consider lagi, kalau tak bayar 2 bulan dimaafkan lagi. So kita ambil peluang tu, duit yuran untuk sewa bulan ni kita bagi pada jiran sebelah. Ini ithar, melebihkan. Tapi ada orang dia tak sampai tahap ithar. Tak apalah, sebab ithar itu tidak sampai wajib. Tetapi iza ni wajib, ihtimam ini wajib, ithar tak wajib. Tetapi kalau kita buat juga, sanggup juga ithar, itu terbaik, jiran yang terbaik. Maksudnya dia sanggup susah. Ataupun satu cara lagi, kita buat apa? Kita sanggup pinjam duit orang lain. Kita pinjam duit dan kita bagi kat jiran kita ni. Tak apalah, nak bantu. Kita tak bagi, kita tak kata hutang, kita bagi terus. Bagi. Sedangkan kita yang berhutang dengan orang lain. Ini ithar. Kita mengutamakan orang, melebihkan orang lain. Allahu Akbar. Kalau sampai tahap ini, inilah jiran yang terbaik. Kita nak jiran sampai tahap ni, ithar. Tapi sebelum dia nak sampai ithar ni, dia mesti kena ada ihtimam dulu. Dan paling penting, dia mesti jangan al-idha kepada jirannya. So kalau dia boleh buat ni semua benda ni, dia telah memberikan hak-hak jiran yang sepatutnya diberikan. Jadi benda ni kita kena tanam dalam diri kita daripada sekarang. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang bakal pimpinan, kamu semua nanti akan jadi pemimpin, maka terapkanlah sikap kejiranan yang baik ini dalam diri kita,
InsyaAllah mudah-mudahan semua kejiranan kita akan jadi baik-baik belaka insyaAllah. Okey, kesimpulan lah. Last ni kesimpulan. Kita memuliakan tetamu dan menghormati jiran itu adalah akhlak mulia yang sangat dituntut dalam Islam. Malahan kedua-duanya itu, yakni memuliakan tetamu dan menghormati jiran, adalah berkaitan dengan keimanan seseorang. Kan hadis-hadis kita baca tadi berkaitan dengan iman. Orang yang muliakan tetamu, orang yang hormat jiran, jaga jiran, ini orang yang dalam diri dia ada iman. Maka pelakunya, yakni orang yang buat begitu, bukan sahaja mendapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala di akhirat, malahan di dunia juga dia dibalas. Dapat balasan dunia lagi, dengan mendapat ketenangan hati, dan dia akan disayangi oleh orang lain. Jadi orang yang buat baik kepada tetamu, buat baik kepada jiran ini, dia akan disayang oleh orang lain. Siapa yang sayang? Jiran dia lah sayang. Tetamu tu lah akan sayang dia, akan buat baik, akan hargai, akan mengenang pengorbanan dan jasa. Nama pun akan disebut-sebut. Kita bukan nak orang suruh puji-puji, tak. Tapi kalau kita memang buat baik dengan ikhlas, orang dengan sendirinya akan sebut. Kita pun tenang, hidup tenang. Berbeza dengan kalau kita ni tak jaga jiran, maka hidup pun tak tenang. Kejap-kejap jiran WhatsApp. Kejap kan baca WhatsApp per jiran. Pasal parking kereta lah. Kan? Tolong parking betul-betul sikit. Dia tulis. Aduh. Kita pun hidup tak tenang. Jadi untuk hidup tenang, buat baik dengan orang. Orang yang kena buat baik nombor satunya ialah orang yang dekat dengan kita, iaitulah jiran-jiran. Okey. Sekadar itulah saya rasa perbincangan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan adalah manfaat. Panjang lagi perbincangan kalau nak kiranya. Tak kira lagi yang hak jiran-jiran yang Muslim, jiran yang saudara mara, jiran yang tak Muslim. Secara asasnya semua orang kita buat baik. Islam ke tak Islam ke, jiran itu buat baik. Tetamu tu Islam ke tak Islam ke, kita hargai dan hormati dia. Kerana inilah prinsip utama dalam Islam, memuliakan orang lain. Semua orang dianggap mulia dan kita kena berikan kemuliaan itu kepada orang. Nampak tak? Islam mengajar kita begitu. Inilah dia dakwah sebenarnya. Bila kita buat begini, buat baik dengan orang, dia sebenarnya menjadi dakwah bilhal kepada orang lain, dan insya-Allah orang akan terpaut hati dengan Islam bila melihat akhlak terpuji yang kita pamerkan kepada mereka. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan para pimpinan pelajar kita ni, benda ni akan ditayang kemudian ya, ditayang dalam liqa ru'asa 2. Saya pun tak tahu program awak ni macam mana ya, macam mana awak nak tayang ni tak tahu, tapi inilah apa yang dapat saya sampaikan berdasarkan tajuk yang diminta untuk saya kongsi. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaflah kalau salah silap, ada yang terkurang. Mudah-mudahan yang baik-baik itu terimalah sebagai nasihat daripada seorang ayah pada anak-anak, daripada cikgu kepada anak murid. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan sentiasa insya-Allah. So selamat menjadi jiran yang baik. Selamat menjadi penerima tetamu yang baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.